Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam lakaku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Salam wawasan kemakmuran bersama 2030. Salam Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. #JPN Melaka, jenama kerajaan nombor 1. Salam SK Limbungan, Together Toward Excellence, bersama melangkah lebih jauh. #SKL Terus Mara ke arah Sekolah Transformasi Digital 2025. Yang saya hormati, Barisan Pegawai Pendidikan Negeri Melaka, Barisan Guru Besar, Barisan Fasilitator yang berdedikasi dan para hadirin sekalian. Saya Rahayu binti Muhammad Sis, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Limbungan. Saya telah diamanahkan untuk menerajui Sekolah Kebangsaan Limbungan bermula 1 September 2021. Pada hari ini, saya akan membentangkan kajian tindakan saya bertajuk penggunaan kad Pita Jawi bagi membaca suku kata Jawi terhadap murid tahun 3. Sedikit latar belakang sekolah saya, iaitu Sekolah Kebangsaan Limbungan. Kod sekolahnya ialah MBA 2021. Kategori sekolah ialah luar bandar. Bilangan guru seramai 40 orang, bilangan AKP seramai 7 orang, murid seramai 516 orang, bilangan kelas ada 15 kelas perdana, 1 prasekolah dan 4 kelas PPKI. Berikut ialah barisan guru penolong kanan yang sentiasa membantu dalam pengurusan dan kecemerlangan Sekolah Kebangsaan Limbungan. Kajian ini bertujuan untuk mengukur tahap penguasaan kemahiran membaca suku kata Jawi di kalangan murid sekolah rendah. Sampel terdiri daripada 10 orang murid iaitu 5 lelaki dan 5 perempuan yang telah dikenal pasti lemah dalam penguasaan kemahiran membaca suku kata Jawi. Ujian lisan, pemerhatian dan temu bual bersama guru serta beberapa orang murid telah digunakan untuk mengukur tahap pencapaian penguasaan membaca suku kata Jawi. Data dianalisis secara statistik, deskriptif yang menjurus kepada huraian peratus bagi mengetahui tahap penguasaan murid dalam sesuatu tajuk. Saya bersama barisan guru penolong kanan juga panitia agama Islam ingin mengetahui keberkesanan bahan yang digunakan dapat membantu meningkatkan minat dan penguasaan murid dalam kemahiran membaca suku kata Jawi atau sebaliknya. Dapatan kajian membuktikan bahawa murid-murid yang lemah dalam penguasaan kemahiran membaca Jawi ini dapat dipulihkan dengan menggunakan kad Pintar Jawi berwarna. Kajian ini juga dapat membantu murid-murid yang lemah agar dapat menguasai bacaan Jawi. Di sini sedikit pengenalan di mana penguasaan kemahiran membaca dan menulis Jawi ini sangat penting kepada murid-murid kerana mereka dapat memahami sesuatu teks tulisan Jawi dan akan dapat memartabatkan tulisan Jawi di mata dunia. Menurut sumber Hamdan Abdul Rahman 1959 dalam bukunya yang berjudul Panduan Menulis dan Mengeja Jawi, banyak mengupas asas-asas penting bagi aspek bacaan dan tulisan Jawi. Ia merupakan komponen yang ditekankan melalui kurikulum standard sekolah rendah iaitu KSSR yang menggantikan kurikulum bersepadu sekolah rendah KBSR mulai tahun 2011. Murid-murid telah pun didedahkan dengan tajuk membaca dan menulis suku kata mulai tahun 1 dalam semester pertama. Pendedahan seawal dari sekolah rendah di semester pertama, persekolahan akan membantu murid-murid mengenali dan mempelajari Jawi dengan lebih berkesan lagi. Fokus kajian ini dilakukan bagi memastikan masalah murid yang lemah dalam menguasai kemahiran membaca suku kata Jawi dapat diatasi dan dibasmi dengan kadar segera dengan menggunakan kaedah dan bahan yang disediakan iaitu kad Pintar Jawi.
Menurut Hasnur Farisha 2008, membuktikan keberkesanan PDP bantukan kad imbasan bergambar di dalam kajian beliau. Kajian tersebut merupakan kajian tindakan yang telah dijalankan di sebuah sekolah prasekolah di Kuala Lumpur yang bertujuan untuk melihat sejauh manakah penggunaan kad imbasan bergambar dapat membantu meningkatkan kemahiran membaca murid. Tujuan kajian ini adalah untuk melihat aspek-aspek seperti mengenal pasti tahap penguasaan membaca suku kata Jawi dalam kalangan murid tahun 3. Seterusnya, ia juga dapat membantu murid tahun 3 menguasai kemahiran membaca suku kata Jawi dengan menggunakan kad pintar Jawi yang telah diinovasikan oleh guru-guru pendidikan Islam. Di sini, beberapa persoalan kajian telah dikemukakan. Antaranya ialah pertama, bagaimanakah saya dapat menambah baik amalan pengajaran saya pada tajuk kemahiran membaca suku kata Jawi dalam kalangan murid tahun 3. Seterusnya, adakah tahap penguasaan kemahiran membaca suku kata Jawi di kalangan murid tahun 3 telah mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran mengikut sukatan? Seterusnya, adakah murid tahun 3 inovasi dapat menguasai kemahiran membaca suku kata Jawi dengan menggunakan kad pintar Jawi ini? Sementara itu, dalam satu kajian Norma 2004, beliau merumuskan hasil dapatan kajian dengan tentang hubungan di antara penggunaan bahan bantu mengajar dengan minat pelajar menunjukkan wujudnya hubungan positif di antara penggunaan bahan 18 bantu mengajar dengan minat pelajar. Oleh itu, bahan bantu mengajar merupakan salah satu cara untuk memotivasikan minat pelajar. Okey, untuk tujuan ini, kumpulan sasaran ialah 10 orang murid tahun 3 inovasi yang telah dikenal pasti dari awal, iaitu terdiri daripada 5 orang murid lelaki dan 5 orang murid perempuan. Mereka dipilih berpandukan kepada yang berbangsa Melayu dan juga beragama Islam kerana tajuk kita ialah tentang Jawi. Jawi dalam pendidikan, dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Seterusnya, kaedah kajian di mana kita telah berpandukan kepada model Chemist dan McTaggart pada 1988. Ia merupakan satu kitaran kajian yang sangat lengkap di mana ia dimulakan dengan tinjauan awal untuk mengenal pasti murid-murid yang perlu kita buat kajian. Seterusnya kita merancang tindakan menggunakan perancangan yang sistematik. Seterusnya kita melaksana tindakan dan memerhati melalui beberapa ujian pemerhatian. Seterusnya kita mereflek daripada apa kajian yang kita lakukan dan seterusnya kita dapat membuat tindakan intervensi. Okey, di sini kaedah yang digunakan yang pertama ialah ujian bulanan, seterusnya ialah ujian diagnostik 1, ujian diagnostik 2, pemerhatian, seterusnya kita gunakan pentaksiran bilik darjah. Bagaimana data dikumpul, iaitu cara mengumpul data di mana melalui ujian lisan, seterusnya pemerhatian dan juga temu bual. Okey, berdasarkan ujian lisan ini kita dapat mengenal pasti daripada 10 murid yang kita kenal pasti tadi bagaimana kita dapat menjuruskan apabila kita membuat ujian lisan bersoal jawab bersama murid, maka kita dapat mengumpul data berapa orang murid yang benar-benar memahami dan dapat menguasai kemahiran menulis Jawi. Seterusnya lah bagaimana cara menganalisis data. Pertama ialah secara deskriptif, iaitu pemerhatian dan temu bual, di mana kami telah membuat ataupun menyediakan skrip
yang sesuai dengan tajuk yang kami pilih. Seterusnya adalah secara eksperimental, iaitu mengkaji keberkesanannya, di mana kami telah membuat beberapa aktiviti yang bersesuaian. Seterusnya dengan menggunakan instrumen, di mana kita telah menggubal ujian diagnostik 1, ujian diagnostik 2, juga penilaian pentaksiran bilik darjah dengan menggunakan beberapa instrumen yang bersesuaian mengikut tahap. Seterusnya pemerhatian. Okey, di sini ialah kerangka kajian, iaitu kami mulakan dengan ujian bulanan apabila murid setiap habis topik kemahiran, maka kita membuat satu ujian bulanan. Seterusnya adalah ujian diagnostik 1 dan kemudian kita melihat pemilihan sampel kajian, adakah ia mencapai atau tidak. Seterusnya kita menggunakan rawatan sampel itu dengan menggunakan kad pintar Jawi yang telah diinovasikan oleh guru-guru pendidikan Islam, 3 inovasi. Seterusnya kita membuat ujian lagi sekali, iaitu ujian 1 dan menggunakan bagi murid yang telah kita kenal pasti untuk rawatan seterusnya, kita menggunakan lagi kad pintar Jawi ini dan seterusnya kita menggubal ujian diagnostik 2 dengan menambah sedikit meningkatkan kemahiran dalam ujian dalam instrumen-instrumen yang kita sediakan dan seterusnya daripada hasil data ujian diagnostik maka kita dapat merekod pentaksiran PBD dan kemudian kita akan membuat intervensi seterusnya. Adakah kajian yang kita jalankan ini berkesan atau tidak. Baik, tindakan yang dijalankan iaitu intervensi berdasarkan pada inovasi penggunaan kad pintar Jawi dalam proses PDBC adalah satu strategi pembelajaran berpusatkan murid yang mengaplikasikan konsep sebutan secara cepat dalam tajuk yang dipelajari. Okey, untuk makluman semua, hadirin dan hadirat sekalian, kita sedia maklum bahawa anak-anak kita sekarang bukan sahaja huruf Jawi, tetapi huruf Rumi pun mereka akan ketinggalan sekiranya kemahiran itu tidak diamalkan. Maka itu kita memantapkan lagi pembelajaran tajuk pendidikan Islam ini terutama daripada mengenal huruf Jawi. Seterusnya kita mengenal ataupun memastikan kemahiran dalam penguasaan menulis Jawi ini lebih berkesan. Maka itu kita menginovasikan penggunaan kad pintar Jawi ini. Okey, aktiviti pertama yang telah dilakukan ialah memancing kad pintar Jawi. Maka ini usaha guru-guru membuat alat bantu mengajar di mana daripada bahan-bahan terbuang membuat kad atau kad iaitu apabila memancing maka kita tahu bila memancing itu kita menggunakan haiwan iaitu ikan. Jadi murid lebih dekat dengan keadaan persekitaran di mana apabila mendengar perkataan memancing mereka akan tahu dua benda yang perlu mereka gunakan ialah pancing dan juga haiwan yang akan ditangkap menggunakan pancing ialah ikan. Jadi di sini murid-murid lebih berminat di mana apabila aktiviti itu dijalankan maka pertama murid diperkenalkan dengan permainan memancing kad pintar Jawi iaitu di mana suku kata Jawi itu ditulis di permukaan badan ikan yang diinovasikan oleh guru-guru tadi. Kemudian murid dibagikan kepada dua kumpulan iaitu lelaki dan perempuan. Kemudian murid diminta untuk mengambil kad pintar Jawi yang telah diletakkan di dalam kotak. Murid mendapat kad pintar Jawi yang dipancing dan membacanya. Murid diberikan pujian dan ganjaran apabila dapat menyebut suku kata pada kad pintar Jawi dengan lebih tepat. Seterusnya, pemerhatian daripada aktiviti ini, murid berasa seronok dan teruja dengan permainan yang diperkenalkan. Murid dapat mengeja dan menyebut suku kata yang terdapat pada kad pintar Jawi ini. Refleksi daripada aktiviti pertama ini, murid tidak bosan
mereka berlomba-lomba. Kemudian mereka menunjukkan minat dan serta bersemangat untuk mendapatkan kad pintar jawi tersebut. Kerana percubaan pertama, mungkin mereka gagal. Tapi disebabkan banyak dan berwarna-warni ikan yang ada di dalam kotak yang disediakan itu, mereka berusaha mendapatkannya sehingga perkataan itu membentuk suku kata yang betul. Okey, seterusnya guru dapat memerhatikan murid yang betul-betul bersungguh-sungguh dalam permainan ini dan murid dapat membaca suku kata jawi tersebut dan menyambungkannya dengan baik. Seterusnya ialah aktiviti 2 iaitu di mana kuis menjawab soalan ujian. Okey, soalan ujian ini akan sahaja berbentuk penulisan, maka ia boleh juga digunakan kuis secara lisan di mana boleh ditulis di papan tulis ataupun secara lisan bersoal jawab. Okey, di mana di sini yang pertama murid diberikan soalan pra-pos dan lisan. Okey, kemudian setiap kali selepas pembelajaran murid akan diberikan soalan ujian bagi menguji minda murid mengingat suku kata jawi. Seterusnya, murid diasingkan secara berkumpulan supaya guru dapat memerhatikan murid yang dapat menjawab dengan betul dan pantas. Okey, disebabkan kita sekarang dalam pandemik COVID-19, jadi walaupun murid dalam berkumpulan tetapi mereka tetap duduk di tempat masing-masing. Cuma mereka tahu mereka di dalam kumpulan yang sama di mana menggunakan warna kad tersebut. Okey, seterusnya ialah pemerhatian aktiviti 2. Murid kelihatan sangat teruja menjawab soalan kuis kerana mereka akan diberikan ganjaran dalam bentuk makanan sekiranya mereka dapat menjawab dengan betul. Sebab apabila contoh pembelajaran kelas pagi, pasti mereka, dan sebelum rehat pasti mereka dalam keadaan yang lapar. Jadi apabila mereka dapat makanan, mereka akan lebih teruja untuk mendapatkannya. Okey, seterusnya murid bersemangat dalam menjawab soalan dikemukakan oleh guru secara lisan. Okey, refleksi dalam aktiviti 2 ini, murid semakin aktif, mempunyai semangat pasukan walaupun mereka tidak duduk berkumpul, tapi apabila kita memaklumkan kepada murid bahawa kita perlu bekerjasama dalam pasukan, jadi mereka akan bekerjasama dan memberi isyarat yang terbaik antara satu sama lain. Kerjasama dan daya saing tinggi antara kumpulan khususnya dalam mengumpul mata ganjaran masing-masing. Jadi kalau salah seorang dapat betul dengan tepat, maka menambah lagi markah kumpulan mereka. Begitu juga dengan yang lain. Seterusnya murid sentiasa mengamalkan nilai murni sepanjang PDPC, iaitu di mana mereka bekerjasama, tolong-menolong, dalam keadaan yang tidak terlalu bising dan terkawal. Baik, dapatan kajian di mana perhatian. Kaedah yang digunakan oleh kami ialah membuat pertimbangan wajar dan tepat terhadap kajian ini menggunakan kaedah pemerhatian. Iaitu melalui kaedah ini kami dapat membuat catatan terus hasil daripada pemerhatian terhadap tindakan, pergerakan, aktiviti-aktiviti responden iaitu murid khususnya yang berkaitan dengan kemahiran membaca suku kata jawi semasa pengajaran pendidikan Islam di dalam kelas atau di luar kelas. Pemerhatian ini dilakukan semasa sesi pembelajaran dan pengajaran. Seterusnya, ujian diagnostik 1. Ujian diagnostik 1 ini diberikan kepada kumpulan sasaran untuk mengesan sejauh manakah kefahaman mereka tentang kemahiran membaca suku kata jawi. Selepas pelaksanaan ujian, maka kami mendapati 5 orang murid iaitu kumpulan rawatan daripada 10 orang kumpulan kawalan masih belum menguasai sepenuhnya kemahiran mengeja dan membaca suku kata jawi ini. 5 orang murid telah melepasi tahap lemah dalam penguasaan kemahiran mengeja dan membaca suku kata jawi tersebut. Seterusnya kami menjalankan ujian diagnostik 2
di mana merupakan pelan terakhir dijalankan dalam kajian ini. Ujian ini dijalankan untuk melihat pencapaian murid selesai pelaksanaan beberapa aktiviti pemulihan bagi murid-murid yang lemah dalam penguasaan kemahiran suku kata Jawi. Soalan yang terkandung dalam ujian diagnostik 2 ini adalah hampir serupa dengan soalan yang diberikan dalam ujian diagnostik 1 dan hanya terdapat sedikit perubahan pada kata dasar. Selepas ujian diagnostik 2, data menunjukkan peningkatan ketara di mana 10 orang murid dapat melepasi tahap sekurang-kurangnya TP3 iaitu tahap penguasaan 3 dalam pendaksiran bilik darjah. Seterusnya melalui ujian lisan, pengumpulan data dari murid berdasarkan ujian yang berbentuk lisan. Murid akan disediakan dengan beberapa perkataan yang bersambung dan mereka diuji untuk mengeja serta membaca perkataan mengikut suku kata dengan betul. Murid yang diuji diberikan masa tertentu untuk mengulang kaji item ujian tersebut sebelum murid diuji secara langsung berkaitan tajuk suku kata. Murid akan diuji kemahiran membaca secara individu di dalam kelas tahun 3 dan akhirnya kami dapat mengkategorikan murid mengikut kategori masing-masing selepas ujian tersebut selesai dinilai. Seterusnya, berdasarkan temu bual, ke atas 10 orang murid tahun 3 inovasi didapati bahawa 5 orang daripada 10 orang murid mengatakan mereka tidak dapat mengingati 29 huruf Jawi dan membaca tulisan atau suku kata Jawi dengan baik. Ini menunjukkan ini kita buat temu bual terhadap 10 orang murid. Jadi mungkin selepas ini kajian akan diteruskan kepada murid di kelas lain pula. Dan di situ kita akan dapat mengenal pasti berapa ramai sebenarnya murid yang tidak dapat mengingati huruf Jawi dan membaca tulisan serta suku kata Jawi dengan baik. Berdasarkan dapatan kajian ini atau pendapatan dari hasil kajian di sekolah-sekolah lain, saya mendapati kajian-kajian yang lalu banyak membincangkan tentang kelemahan murid dalam membaca dan menulis Jawi dari peringkat sekolah rendah lagi. Kementerian Pendidikan Malaysia juga turut membuat kajian untuk menyelesaikan masalah ini agar tidak berpanjangan dan merugikan negara. Secara keseluruhannya, kajian-kajian yang lepas mempunyai beberapa kepentingan untuk membantu pengkaji menyusun strategi dan pelbagai cadangan agar dapat mengatasi masalah lemah Jawi ini dalam kalangan murid tahun 3. Dapatan kajian ini juga selaras dengan dapatan kajian Baharudin dan Zaidatun iaitu 2001 yang menyatakan bahawa penggunaan grafik dapat menyampaikan maklumat dengan lebih berkesan kerana segala bentuk mesej yang diterima, manusia melalui penglihatan mempunyai daya ketahanan serta daya ingatan yang lebih tinggi sekiranya direka bentuk dengan tepat. Seterusnya, rumusan dan implikasi berdasarkan kajian ini. Berdasarkan dapatan daripada analisis ujian, didapati bahawa persepsi murid terhadap penggunaan kaedah pengajaran dengan bantuan kad pintar Jawi berwarna adalah lebih positif. Kaedah ini dapat membantu meningkatkan pemahaman dan menguasai konsep asas pembelajaran Jawi dengan lebih berkesan. Hasil kajian telah membuktikan tentang kebolehan murid-murid menguasai bacaan Jawi dengan menggunakan bahan dan usaha sama antara guru-guru dan ibu bapa. Kajian ini juga dapat mengenal pasti beberapa kelemahan murid yang perlu diberi lebih perhatian. Di samping itu, kaedah ini juga merupakan salah satu kaedah yang sangat kreatif dan menyeronokkan serta dapat menarik minat para murid untuk lebih mempelajari bidang Jawi. Bahan yang digunakan dapat membantu guru untuk mengajar tajuk dengan lebih berkesan dan memudahkan murid untuk mengeja suku kata Jawi serta membunyikannya dengan lebih cepat. Pasukan kami telah menggunakan rujukan daripada Hamdan Abdul Rahman 1999 iaitu Panduan Menulis dan Mengeja Jawi Kuala Lumpur menurut Dewan Bahasa dan Pustaka. Seterusnya Dewan Pustaka 1998 Daftar Ejaan Rumi dan Jawi Kuala Lumpur melalui percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka juga. Seterusnya, rujukan Ismail bin Dahaman dan Mansur bin Haji Ahmad 1996
bertajuk Pedoman Ejaan Jawi Bahasa Melayu Kuala Lumpur, juga percetakan melalui Dewan Bahasa dan Pustaka. Seterusnya menggunakan rujukan Kang Kyung Seok 1986 bertajuk Perkembangan Jawi dalam Masyarakat Melayu Kuala Lumpur. Dan akhir sekali kami telah menggunakan rujukan khusus perguruan lepasan ijazah sekolah rendah iaitu Mod Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah 2005, iaitu daripada Pengajian Islam Major Jacob Putrajaya, percetakan bahagian pendidikan guru Kementerian Pelajaran Malaysia. Rujukan ini sangat bermakna buat kami hingga dapat melahirkan ataupun dapat menghasilkan kajian ini. Di kesempatan ini saya mengambil peluang mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam bengkel pelonjakan budaya, kajian tindakan dalam kalangan guru besar iaitu pihak JPN dan juga barisan fasilitator tanpa jemu membantu sehingga terhasilnya penulisan kajian ini. Saya memohon ampun dan maaf sekiranya perkongsian ini terdapat banyak kekurangan. Sesungguhnya yang baik datang dari Allah dan setiap kekurangan itu datang dari diri saya sendiri. Saya juga mengucapkan terima kasih kerana guru-guru saya sangat berdedikasi dalam membantu saya menghasilkan kajian tindakan ini. Oleh itu, barisan guru besar baharu sekalian, ayolah kita bersama-sama memantapkan pengurusan dan kecemerlangan sekolah kita melalui amalan terbaik analisis penyelidikan ini dan jadikan ia sebagai satu amalan terbaik pengurusan sepanjang zaman, insya-Allah. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.